Hai. Bersama lagi kita di dalam video pada kali ini yang bertajuk Sensory Integration dan juga Sensory Discrimination Problem. Oh ya, sebelum itu jangan lupa like, share dan juga subscribe video ini ya. Jangan lupa untuk bertanyakan soalan sekiranya ada soalan di ruangan komen. Check it out. Pernah dengar apa itu sensory integration? Menurut Ayres pada tahun 1979, sensory integration merupakan proses neurologi di mana ia mengatur sensori daripada tubuh badan kita sendiri dan juga daripada persekitaran. Proses ini menyebabkan kita mampu menggunakan tubuh badan kita secara efektif di dalam sesuatu persekitaran dan juga keadaan sekeliling. Selain itu, sensory integration merupakan satu kebolehan untuk menerima segala maklumat melalui deria. Contoh deria seperti bau, rasa, pendengaran, penglihatan, sentuhan dan juga pergerakan. Okey. Sekarang saya akan bercakap berkenaan dengan sensory discrimination problem ataupun masalah diskriminasi sensori. Apakah masalah ini? Masalah ini berlaku apabila kanak-kanak menghadapi kesukaran untuk membezakan sensasi yang sama atau serupa. Mereka memerlukan masa untuk memproses maklumat sensori. Selain itu, kemampuan mereka untuk menerima memproses maklumat sepantas yang boleh juga berkurangan. Hai, nama saya Hafiza dan sekarang saya akan menerangkan tentang gustatory dan olfactory discrimination disorder atau masalah diskriminasi sensori rasa dan bau. Sensori rasa iaitu gustatory dan bau iaitu olfactory adalah merupakan chemical senses yang menggunakan chemoreceptor untuk mengesan molekul pada makanan dan udara di sekeliling kita bagi menghantar informasi pada otak. Jadi jika anda dapat bau bunga, bau kari, makan kari dengan nikmat sekali, jadi anda tidak ada masalah diskriminasi sensori rasa dan bau. Tetapi masalah boleh wujud jika berlakunya kecederaan di kepala seperti kemalangan, okey, dan antara kesukaran yang dialami oleh kanak-kanak yang mengalami diskriminasi ini antaranya ialah sukar untuk mengenal pasti punca dan sumber bau. Yang kedua adalah mengesan bau-bau yang berbahaya dan boleh mencederakan seperti contoh bau terbakar. Yang ketiga adalah sukar untuk membezakan di antara dua bau. Itu dari segi bau. Dari segi rasa, kanak-kanak akan sukar untuk membezakan tekstur dan rasa sesuatu makanan. Yang kedua, kanak-kanak akan susah untuk tahu makanan yang dimakan hanya dengan tekstur dan rasa. Yang ketiga adalah kanak-kanak akan susah untuk tahu apabila minuman itu panas ataupun sejuk dan itu sangat bahaya kerana boleh mencederakan. Dan yang keempat adalah kanak-kanak akan susah untuk mengenal pasti sesuatu perisa seperti contoh aiskrim. Okey, jadi masalah-masalah ini akan memberi kesan kesukaran dalam aktiviti seharian seperti contoh makan dan akan mencederakan kanak-kanak tersebut. Okey, itu mengenai gustatory dan olfactory discrimination disorder. Bagaimana pula dengan auditory discrimination disorder? Okey, baiklah. Auditory discrimination adalah merupakan satu kebolehan untuk mengenal pasti dan membezakan bunyi-bunyi yang berbeza. Okey, jadi antara kesukaran yang dialami oleh kanak-kanak bagi diskriminasi ini ialah antaranya susah untuk mengenal pasti sumber bunyi atau siapa yang bercakap dengan mereka. Kita akan sering kali melihat kanak-kanak itu dalam keadaan yang keliru kerana mereka tercari-cari bunyi di sekeliling mereka. Yang kedua adalah susah untuk mengenal pasti bunyi yang perlu difokuskan. Okey, seperti contoh dalam kelas, kanak-kanak akan susah untuk fokus kepada guru yang sedang mengajar kerana mereka terganggu dengan bunyi kipas, bunyi aircon, jadi mereka akan susah untuk fokus kepada cikgu yang sedang mengajar. Yang ketiga adalah kanak-kanak sering kali tersilap dengan bunyi-bunyi yang hampir sama seperti tip and cheek, cars and cards. Jadi bunyi-bunyi ini sering mengelirukan kanak-kanak. Dan yang keempat, kanak-kanak akan susah untuk mengingat arahan yang diberikan, lebih-lebih lagi arahan yang banyak dalam satu-satu masa. Okey, jadi masalah-masalah auditory discrimination ini akan memberi kesan pada pembelajaran kanak-kanak dan sudah tentu sekali akan memberi limitasi dalam komunikasi kanak-kanak
dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Hai, saya Fatin dan hari ini saya akan bercakap tentang masalah taktil ataupun sentuhan dalam kalangan kanak-kanak dan juga masalah penglihatan ataupun visual. Yang pertama ialah masalah sentuhan. Masalah sentuhan ataupun taktil ini terbahagi kepada tiga, iaitu hypersensitive, hyposensitive dan tactile discrimination. Untuk hypersensitive itu berlaku apabila kanak-kanak terlebih merasakan sentuhan yang diberi. Biasanya, kanak-kanak ini tidak suka dipeluk, dicium dan juga disentuh. Kanak-kanak tersebut akan menolak untuk bermain permainan yang kotor dan tak suka apabila muka, tangan atau tubuh badannya kotor. Hyposensitive adalah di mana kanak-kanak tersebut tidak dapat merasakan sentuhan yang diberi. Kanak-kanak yang mengalami hyposensitive ini biasanya amat gemar menyentuh semua benda yang ada di sekeliling mereka secara berterusan. Mereka juga berkemungkinan akan bermain secara kasar dengan kawan-kawan. Ini kerana kanak-kanak tersebut tidak dapat merasakan sentuhan yang mencukupi. Di mana kanak-kanak tersebut memerlukan sentuhan yang lebih untuk dapat merasakannya. Tactile discrimination. Tactile discrimination terjadi apabila kanak-kanak tersebut tidak dapat mengenal pasti sentuhan yang diterima. Kanak-kanak ini akan mengalami masalah dalam menulis dan mempunyai kemahiran strychnosis yang rendah. Apa itu kemahiran strychnosis? Strychnosis ialah di mana seseorang akan dapat meneka apakah objek tersebut tanpa perlu melihatnya. Sebagai contoh, kita boleh mengenal pasti telefon ataupun kunci kereta di dalam beg tanpa perlu melihatnya. Masalah yang kedua ialah masalah penglihatan. Kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan biasanya akan mengecilkan matanya apabila terdapat cahaya yang terang. Kanak-kanak ini akan mengalami masalah untuk mengenal pasti objek yang bergerak. Mereka juga akan cepat penat apabila membaca. Selain itu, mereka juga akan mengalami sakit kepala yang kerap dan juga sering menggosok mata. Proprioception ini merupakan salah satu sensori dalaman yang mana melibatkan kepekaan terhadap posisi badan dan juga pergerakan badan sendiri. Kanak-kanak yang ada masalah diskriminasi sensori proprioception ini, mereka akan kelihatan agak kekok, agak janggal dan juga terganggu kerana tidak dapat menerima maklumat yang boleh dipercayai pada posisi badan. Sebagai contoh, sekiranya mereka melakukan sebarang aktiviti fizikal, mereka tidak tahu banyak mana tekanan yang perlu diberikan. Contohnya, sekiranya mereka untuk mengambil sesuatu barang, mereka tidak tahu berapa banyak tekanan yang perlu diletakkan untuk memegang dan juga mencapai barang tersebut. Seterusnya ialah interoceptive diskriminasi. Maksudnya, interoceptive ini merupakan salah satu deria dalaman yang mana berpusat pada badan sendiri seperti rasa lapar, rasa haus, rasa untuk pergi ke tandas. Kanak-kanak yang ada masalah diskriminasi interoceptif ini, mereka tidak dapat mengenal pasti apakah kejangkaan yang perlu dilakukan seterusnya sekiranya adakah mereka itu lapar, adakah mereka itu sudah kenyang dan juga adakah mereka ni haus atau tidak haus. Seterusnya, mereka juga tidak tahu untuk pergi ke tandas atau tidak sekiranya pada waktu tertentu.